Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasafah binti Misnan. Saya daripada unit PAI 4. Jadi hari ini saya diminta untuk membentangkan berkaitan dengan penulisan RPH mengikut konsep pembelajaran bermakna. Jadi kita mulakanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat kepada DSKP dahulu. Untuk pertamanya kita lihat kepada DSKP dahulu. DSKP ini adalah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kita memilih Jawi tahun 1, unit 2, Alamku Ceria. Di dalam DSKP terkandung SK, standard kandungan, SP, standard pembelajaran, TP, tahap penguasaan dengan standard prestasi. Jadi untuk Alamku Ceria, kita memilih standard kandungan membaca dan menulis suku kata terbuka. Yang mana standard pembelajarannya membaca suku kata terbuka, mengenal dan menulis bentuk huruf di awal suku kata terbuka yang boleh bersambung, menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul. Ini adalah TP-TP dia, tahap penguasaan dan tahap standard prestasi ya. TP1 murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka. TP2 dari sudut amalinya, murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka mengikut kaedah menyambung huruf dengan betul. So, TP ketiga adalah amalan. Murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul dan kemas. 4. Iltizam. Murid berkebolehan membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul, kemas, tepat secara berterusan. Iltizam. Untuk TP5 penghayatan. Murid berkebolehan membaca, menulis suku kata terbuka dengan betul, kemas, tepat serta boleh membudayakannya di sekolah. TP6 pentabiatan. Ini benda yang murid dah biasa lah. Murid berkebolehan membaca, menulis suku kata terbuka dengan betul, kemas, tepat serta boleh dicontohi dan menjadi pembimbing kepada rakan yang lain. Jadi ini adalah DSKP yang ada. Untuk pengetahuan semua, SK dan SP, standard kandungan dan standard pembelajaran adalah dokumen berkaitan dengan kurikulum, manakala TP dengan standard prestasi adalah berkaitan dengan pentaksiran. Kita masuk kepada aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti merungkai daripada DSKP. Tengok DSKP, Pendidikan Islam tahun 1, tema Alamku Ceria. Bidang kita adalah Jawi. SK kita membaca dan menulis suku kata terbuka. Dan kita pilih SP, menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul. Pengetahuan atau konsep kita adalah suku kata terbuka. Berkaitan dengan suku kata terbuka yang mana kemahirannya berkaitan dengan membaca, mengenal dan menulis. Untuk perkembangan pembelajaran adalah membaca suku kata terbuka. So, dalam merungkai ni kita ada HP dan kita ada KK. HP adalah hasrat pembelajaran. Apa yang murid akan capai? Apa yang murid akan belajar pada hari itu? Jadi hasrat pembelajaran dia tergantung pada murid. Maksudnya dia berbalik pada murid. Saya akan belajar tentang suku kata terbuka. Untuk kriteria kejayaan pula, murid iaitu saya itu iaitu murid. Saya dapat menyatakan suku kata terbuka yang pertama, dan yang kedua, KK yang kedua adalah saya dapat membaca suku kata terbuka. Okay. KK pertama menyatakan, KK kedua membaca. Itu adalah aktiviti merungkai daripada DSKP. Kita masuk kepada aktiviti merangkai. Daripada merungkai timbullah merangkai. Macam mana KK itu nak dicapai melalui aktiviti merangkai. So merangkai yang pertama, merangkai untuk KK yang pertama, kriteria kejayaan yang pertama, saya dapat menyatakan suku kata terbuka. Melalui apa? Murid dapat menyatakan suku kata terbuka melalui aktiviti murid memberi sumbang saran tentang apa yang mereka tahu mengenai suku kata terbuka melalui pembacaan sebelum-sebelum ini. Melalui aktiviti sumbang saran ni, murid dapat menyatakan suku kata terbuka. Kita tengok kepada ni, perkara MPM 1/1/1. MPM adalah modul pembelajaran murid. Model pembelajaran murid 1/1/1 ya. Model pembelajaran murid 1/1/1. Di sini kita akan ambil murid sedar apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.
Jadi melalui aktiviti sumbang saran itu, murid tahu di mana dia punya tahap, dia punya latar belakang ke tidak mengenai tajuk yang dia akan belajar pada hari itu. So that murid sedar apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Itu dia punya MPM. Untuk kriteria yang pertama. Jadi untuk mendapatkan hasil kriteria yang pertama, kriteria kejayaan yang pertama melalui aktiviti sumbang saran. Yang mana dengan sumbang saran ni murid tahu dan sedar di mana dia berada ataupun di mana tahap pengetahuan dia berkaitan dengan tajuk. Kita masuk kepada kriteria kejayaan yang kedua. Saya dapat membaca suku kata terbuka. Saya dapat membaca suku kata terbuka. Jadi, kriteria kejayaan yang kedua ni dapat dicapai melalui aktiviti apa? Melalui aktiviti murid mengikut cara membaca guru dan rakan-rakan berdasarkan contoh-contoh yang dibawa. Jadi, murid mengikut cara baca guru dan rakan-rakan berdasarkan contoh yang dibawa. Melalui perkara MPM 1/1/5, kita tengok modul pembelajaran murid. 1/1/5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1/1/5. Murid mengikut bacaan guru dan rakan-rakan tadi kan. Meneliti maklum balas rakan, guru dan lain-lain. Melalui aktiviti murid mengikut pembacaan guru dan rakan-rakan itu, murid meneliti apa yang dia dengar. Meneliti maklum balas apa yang dia dengar daripada guru dan rakan-rakan lain. Okey, itu MPM-nya. Juga melibatkan MPM 1/2/2. MPM 1/2/2. Murid menerima maklum balas ke arah pembelajaran baru dalam persekitaran pembelajaran yang positif. Melalui aktiviti guru membaca dan murid mengikut, murid telah menerima maklum balas ke arah pembelajaran yang baru. Hari ini kita akan belajar benda baru. Dalam persekitaran pembelajaran yang positif, yang mana guru baca dengan bacaan yang betul, murid ramai-ramai ikut. Di situ ada pembelajaran yang positif. Sebab budak-budak kan dia suka ramai-ramai dengan kawan-kawan dia. Jadi, timbullah satu suasana belajar yang seronok dan menarik. Okey, ada juga perkara 3R A/20. 3R A/20. 3R, okey ni 3R A/20. Stroke 20 ni saya besarkan sebentar. Stroke 20 ini di sini adalah spell. Murid dapat mengeja, spelling. Mengeja. Kemahiran mengeja. Kemahiran mengeja. Kita berbalik kepada aktiviti merangkai. Stroke 20 ya. Kemudian untuk aktiviti kedua bagi kriteria kejayaan kedua adalah murid membaca secara individu contoh yang dibawa berdasarkan pembacaan sebelum ini. Murid membaca secara individu contoh yang dibawa berdasarkan pembacaan sebelum ini. Ini bagi kategori murid yang ada khalfiat, yang ada latar belakang pembacaan sebelum ini. Okey. Murid membaca secara individu. Dia mampu membaca secara individu contoh yang dibawa berdasarkan pembacaan sebelum ini. Ini ada dalam perkara MPM 2/2/2. MPM 2/2/2. 2/2/2. Murid bekerja dengan jayanya secara individu dan berkumpulan. Dia membaca sendiri tadi kan. Jadi dia bekerja dengan jayanya secara individu dan berkumpulan. Bila dia baca bersendiri, dia bekerja dengan secara individu dan berkumpulan. Mungkin ada kawan dia yang tak tahu, dia mendengar kawan dia membaca. Okey, itu di situ. Kemudian ada 3R A/20. Sama juga 3R A/20 tadi spelling. 3R A/20. 3R Quadrant A/20 spelling. Kemahiran
mengeja. Kemahiran mengeja. Kemudian kita ada 3E stroke 3 stroke 2. 3E stroke 3 stroke 2. Ini 3E. 3E stroke 3 stroke 2. Apa yang ada di sini? Di sini dia ada soft skill. Di sini dia ada soft skill. Murid membaca sendiri. Dia ada keberanian. Dan dia ada kemahiran membaca sendiri. Okey. Selesai sudah aktiviti merangkai kita untuk kedua-dua kriteria kejayaan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana penulisan RPH dilakukan. Jadi RPH macam biasa, hari, minggu, hari, tarikh, kelas, masa, bidang. Tema kita adalah Jawi, yang mana tajuk kita adalah Alamku Ceria. Tajuk kita adalah membaca dan menulis suku kata terbuka. Tema tadi Alamku Ceria. Tajuknya adalah membaca dan menulis suku kata terbuka. Yang mana SP standard pembelajaran adalah membaca suku kata terbuka. HP hasrat pembelajaran adalah saya akan belajar tentang suku kata terbuka. Dan kriteria kejayaan yang murid akan capai adalah saya dapat menyatakan suku kata terbuka dan saya dapat membaca suku kata terbuka. Ini adalah aktiviti merungkai daripada DSKP yang mana kita rungkaikan ini dan kita tafsirkan dalam aktiviti merangkai. Inilah aktiviti merangkai kita ya. Mulaan baca doa, guru. Ini adalah induksi ya. Dan aktiviti pertama yang kita sebut tadi. Untuk kriteria yang pertama, murid memberi sumbersaran tentang apa yang mereka tahu berkaitan dengan suku kata terbuka melalui pembacaan sebelum ini. Ni. Ini benda yang sama je tadi pada KK yang satu dengan KK kedua. Murid mengikuti cara baca guru dan rakan-rakan berdasarkan contoh-contoh yang dibawa. Murid membaca secara individu contoh yang dibawa berdasarkan pembacaan sebelum ini. Ini kita adaptasi daripada aktiviti merungkai dan merangkai dan dalam bentuk RPH, penulisan RPH. Sedia ada aktiviti permulaan, baca doa, induksi dan sebagainya. Kemudian masuk kepada aktiviti utama, merungkai dan merangkai tadi. Kemudian yang terakhir kita pergi kepada aktiviti penutup. Murid membuat refleksi kendiri dengan menuliskannya di dalam buku nota masing-masing tentang apa yang mereka pelajari pada hari ini. Inilah penulisan RPH yang terhasil dengan kaedah merungkai dan merangkai. Saya kira itu sahaja. Pembentangan untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.